Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Ibnu Abbas berkata, sahabat Nabi yang terkenal, aku telah mengikut solat hari raya Aidil Fitri pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaman Abu Bakar, zaman Umar, zaman Uthman. Semuanya melakukan solat Aidil Fitri sebelum berkhutbah. Selepas semayang barulah berkhutbah. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Ali raya Muawiyah pun dia raya agak, dia sempat kerana Ibnu Abbas ni dia duduk di Mekah, mereka awal dia duduk di Madinah. Jadi dia semayang belakang Nabi, dia semayang belakang Abu Bakar, dia semayang belakang Umar, semayang belakang Uthman bin Affan. Zaman Sayyidina Ali menjadi khalifah, Sayyidina Ali memindahkan pusat pemerintahan dia ke Kufah di Iraq. Dia tak duduk Madinah, Sayyidina Ali. Pusat pemerintahan dia dipindah ke Kufah di Iraq hari ini. Faktor perpindahan itu banyak sebab lah. Antaranya mengikut Sayyidina Ali ini banyak orang Kufah. Satu, dari segi ekonominya ialah kerana di situ lebih strategik dari segi perdagangan dan hubungan antara bangsa. Kufah tu dia dekat dengan Teluk Parsi. Situ tu adalah kawasan laluan perdagangan daripada zaman dulu lagi. Zaman sebelum Nabi lagi, di laut Parsi itu ada pulau yang dipanggil Bahrain. Pulau dia Bahrain. Pulau ini dipanggil Bahrain daripada zaman dulu lagi, sebelum Nabi lagi. Kerana di sekitar kawasan pulau ini ada laut Masin, ada laut Tawar. Laut itu sendiri, laut Parsi itu, di kawasan pulau Bahrain itu dia ada dua laut. Satu airnya Tawar, satunya airnya Masin. Disebut dalam Al-Quran dalam surah Ar-Rahman, antaranya Allah Ta'ala kata ialah di Bahrain ini. Jadi pedagang-pedagang daripada China, daripada India, daripada Afrika belah barat ni akan masuk ke dalam Teluk Parsi ini untuk mengambil air Tawar. Nak naik dekat Saudi tu, situ jenis keimportan, mencari air payung, kali yang orang payung itu. Jadi dia akan masuk dalam teluk ini di Bahrain, tempat dia ambil air Tawar. Iraq sebelah di sana, Saudi sebelah di barat, Iraq sebelah timur. Jadi zaman Sayyidina Uthman, zaman Sayyidina Umar lagi, Islam ini sudah sampai ke Afghanistan, Iran, Afghanistan tu Islam dah. Sebelah timur Iraq pun dah sebahagian besarnya Islam. Zaman Sayyidina Ali pun Islam dah. Jadi kalau dia duduk di Iraq ni, duduk tengah-tengah depan negara tu, sebab dari segi ekonominya di Madinah tu dia duduk tengah pada pasir. Dari segi perdagangan, hubungan tu payah. Maka itu Sayyidina Ali pindah duduk situ. Dari segi hubungan jalan daratnya dekat, boleh daripada timur, daripada barat. Masa itu perdagangannya sudah besar. India, China, termasuk Nusantara kita ni sudah mari berdagang ke Kufah dan Iraq, masuk ke celah tu. Kita Indonesia ni bagi lompat lah. Untuk antara faktornya dari segi sejarahnya, Sayyidina Ali pindah pusat pemerintahannya ke Kufah. Apabila Muawiyah ambil alih, dia pindah pusat pemerintahan tu di Damaskus, di Dimash. Arab panggil Dimash, orang putih panggil Damaskus, orang Melayu panggil Damsyik. Macam-macam sultan Arab. Betulnya Dimash agak Masa saya belajar dengan orang agak dulu, kitab tu dia tulis dalam mesin kotak titik yang tak ada baris InsyaAllah saya mesti belajar Sahih Muslim. Profesor Dr. Muhammad Yahya, Profesor Hadis dia bagi ke usaha, dia panggil pertukaran pensyarah.
kita datang pun ambil dia. Okay. Saya baca dalam kitab tu, saya kata bidang syik, saya baca. Dia kata, bidang syik, dia tak ada dengar. Bidimash, dia kata, okay. Agak sebut Dimash. Orang putih bagi Damaskus. Orang Melayu dia sebut Damsyik, saya tak tahu ambil mana. Okay. Bacaan yang betulnya Dimash. Jadi pemerintahan Umayyah lama juga, 1 tahun lebih, pusat di Syria pemerintahan dia. Mari zaman kerajaan Abbasiyah pindah pula ke Baghdad di Iraq juga. Di Baghdad pula, Baghdad baru di Baghdad. Dia ada pada Kufah, pada Basra dan pada Baghdad, kemudian menjadi pusat pemerintahan Islam beratus tahun itu. Kemudian berpindah ke Istanbul, Turki zaman pemerintahan Turki Utsmaniyah. Jadi sini Abdullah ibn Abbas tak sebut di belakang Sayyidina Ali ni sebab dia duduk di Mekah. Sayyidina Ali duduk di Kufah. Jadi dia tak sebut. Sayyidina Ali pun begitu juga. Semayang dulu baru khutbah. Muawiyah pun begitu juga. Bahkan begitulah yang diamalkan oleh semua para sahabat yang bertebaran di seluruh pelosok dunia pada waktu itu. Kerana begitulah yang mereka tengok Nabi SAW melakukannya. Semuanya melakukan solat Aidul Fitri sebelum berkhutbah. Baru kemudian berkhutbah. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan bahawa Rasulullah SAW turun dari mimbar. Sepertinya aku sempat melihat baginda ketika menyuruh orang-orang lelaki duduk dengan isyarat tangan baginda. Lalu baginda lewat di tengah sehingga baginda mendatangi orang-orang perempuan yang disertai bersama Nabi Bilal. Dan baginda membaca ayatnya. Ini selepas Nabi khutbah dah. Kalau teks Arab tu dia kata ka'anni anzuru ilaihi. Seolah-olah kata Ibnu Abbas, ka'anni itu seolah-olah. Terjemahan dia tuan-tuan sini. Seolah-olah aku tengok Nabi SAW berkhutbah. Kemudian Nabi turun daripada tempat dia khutbah itu melalui celah-celah orang ramai bersama dengan Bilal. Dengan Nabi mengisyaratkan dengan tangan. Sebab sahabat ada nak bangun dah, Nabi suruh duduk. Nabi bangun lalu ke celah-celah jemaah tu. Nabi pergi mana? Pergi ke kawasan muslimat di sebelah belakang. Lalu Nabi SAW membaca ayat yang bermaksud, wahai Nabi, apabila datang kepadamu wanita-wanita beriman untuk mengadakan janji setia bai'ah bahawa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu dengan Allah. Ayat ini panjang. Baginda membaca ayat itu sehingga selesai. Setelah selesai, lalu baginda bertanya, apakah kalian ingin termasuk seperti orang yang disebut dalam ayat itu yang melakukan bai'ah dengan Nabi? Seorang perempuan tanpa ada perempuan lain yang menjawabnya. Seorang dia jawab. Dia kata, nak, ya wahai Rasulullah. Kami nak, na'am ya Rasulullah. Faqalat imra'atun wahidatun. Seorang dia kurang jawab. Orang lain tak jawab belaka. Kalau orang belajar tata bahasa Arab, sini pun dia tahu dah. Imra'atun ni perkataan, nama, putih lagi nama, kata nama. Kata nama ni kadang-kadang dia ada alif lam dalam bahasa Arab. Al-imra'ah ada alif lam. Ar-rajulu ada alif lam. Beza dianya kalau ada alif lam, lelaki, perempuan itu dikenali. Kalau ada alif lam, noun ni isim ni ataupun kata nama ni dikenali. Kalau tak ada alif lam, biasanya tidak diketahui siapa. Maka dia tak perlu alif lam. Kalau tak ada alif lam. Okay. Para ulama hadis yang mengkaji hari ini pun tak pasti siapa perempuan yang jawab. Ya, nak dengar daripada nak wahai Rasulullah, mana nak berbai'ah dengan Nabi. Saat itu baginda tidak tahu siapa perempuan tersebut. Nabi pun tak tahu.
Baginda menjawab, kalau demikian kata Nabi, bersedekahlah. Lalu Bilal membentangkan kainnya, kemudian dia mengatakan, ayo, sungguh sedekah itu menjadi penebus kalian, iaitu daripada seksa api neraka. Maka wanita pun meletakkan cincin dan meletakkan cincin di kain Bilal. Yulqina al-fadaqah, tinggal kita di mana dia, meletakkan anting-anting wal khawatima, tu bau cincin-cincin, fi thawbi Bilal, dalam kain baju yang dihamparkan oleh Bilal. Subang ni ada bakar dalam zaman Nabi tu, boleh bakar subang, tak jadi halangan bagi wanita, lelaki tak boleh lah. Antara sunnah Nabi SAW ialah pada hari raya ni biasanya Nabi suruh bersedekah. Dalam khutbah raya tu diwayatkan. Tapi tak jadi budaya dalam masyarakat kita lagi. Sepatutnya kena suruh bersedekah. Laki baik, perempuan baik. Jadi orang kat puang ni Nabi sendiri pergi bawa kain. Hampa orang puang masuk benda-benda dalam kain tadi. Termasuklah sumbang dan cincin. Bagi sedekah, dan Nabi akan menghadiahkan sedekah ini kepada fakir miskin dan sebagainya. Zakat fitrah itu sedekah yang lain. Ini sedekah biasa. Di hari raya haji baik, hari raya puasa baik, Nabi melakukan hal yang demikian di dalam hadis-hadis yang sahih, termasuk hadis yang kita baca pada malam ini. Dan yang keduanya, Nabi ni semayang ni di tengah padang, semayang di tengah padang. Dia tak semayang di dalam masjid. Semayang hari raya ni Nabi semayang di tengah padang. Sebab antaranya ialah Nabi keluar mari belaka. Perempuan pun mari, anak-anak pun mari, so mari belaka. Sampai umur pun Nabi keluar supaya mari ke tempat padang. Orang ada pun boleh marilah ke padang. Cuma dia tak semayang lah. Dia tak semayang bersama dengan Nabi SAW. Tapi dia dengar khutbah yang disampaikan oleh Nabi SAW. Dalam riwayat Imam Bukhari ada sebut bahawa pernah berlaku di zaman di hadis diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, seorang khalifah di zaman kerajaan Bani Umayyah, nama dia iaitu Marwan bin Al-Hakam. Zaman Sayyidina Utsman ni dia pernah jadi gubernur di Madinah. Kemudian naik Sayyidina Ali, dia pecat Marwan ni. Marwan bin Al-Hakam ni ganti orang lain. Kemudian dia di kalangan Bani Umayyah, pernah jadi khalifah kerajaan Bani Umayyah. Zaman dia jadi khalifah ni, jadi semayang dulu baru khutbah. Tiba-tiba oleh kerana orang tak mahu dengar dia khutbah, pas semayang orang hadir. Pas semayang orang balik-balik. Orang semayang raya dia jadi imam lah. Sahabat-sahabat Nabi ada lagi waktu itu, antaranya ialah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Masa takbir raya lah, biasa sebelum tu lah, takbir habis takbir tu, Marwan ni naik atas mimbar baca khutbah. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu tarik baju khalifah dia dekat. Tarik baju khalifah. Dia kata kena semayang dulu baru khutbah, kata Abu Sa'id Al-Khudri. Demikianlah aku tengok Nabi buat. Marwan ni tak boleh naik semacam. Dia kata tak boleh buat gitu dah.
orang habis tembok balik kata. Jadi aku kena bucak dulu baru semayang, baru orang tunggu. Abu Sa'id Al-Khudri melarang dia, tapi dia khalifah pula, dia baca macam khutbah, dia khutbah. Dan selepas itu baru dia semayang. Abu Sa'id Al-Khudri pun ikut dia semayang. Artinya dia sudah menjalankan tanggungjawab membentukkan pemimpin pada waktu itu. Allah murid sahabat itu, tadinya diubah. Dia cuba mengubahnya dan para sahabat memarahinya. Lepas wirawahan maknanya pernah berlaku dia cuba buat begitu, para sahabat menentangnya. Dan kalau ada hari ini orang buat begitu juga, lagu mana? Sah tak semayang? Al-Imam Ibn Hajar dan lain-lain tadi berdasar pada hadis Sahih Bukhari tadi, Marwan terus jadi imam, Abu Sa'id Al-Khudri ikut belakang. Maknanya semayang tu sah, walaupun dia semayang dulu, dia khutbah dulu baru semayang. Artinya semayang tu sah, khutbah pun sah, tetapi menyalahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyalahi sunnah Nabi. Semayang kata para ulama sah. Sebab Abu Sa'id Al-Khudri, ulama di kalangan sahabat, ikut belakang. Kalau tak sah, macam mana dia ikut? Sahabat-sahabat besar seperti Abdullah ibn Umar, zaman kerajaan Umawi dia sempat lagi. Antaranya Hajjaj Yusuf As-Sakhafi, pelima tentera zaman kerajaan Umawi. Dia ada imam macam sahabat-sahabat ada orang, dia pemimpin. Dia fasik bunuh orang, bunuh sahabat. Ulama kata dia fasik, tapi sahabat-sahabat ikut belakang dia, menunjukkan imam yang fasik pun sah. Menyalahi sunnah hari raya ni pun, kalau yang buat begitu pun sah mayang. PKP baru ni mayang rumah amal buat tanya tadi pun, boleh tak mayang raya khutbah ada ni kata. Tak khutbah tak berani. Anak isteri je rumah tak berani juga baca ni. Dia kata semayang sajalah tak berani. Sah, mayang saja pun sah. Semayang pun sunat, atau semayang pun dalam mazhab kita tak berdosa, kecuali dalam mazhab Hanafi wajib. Saya sebut dalam minggu yang lalu kita buatlah. Mazhab Hanafi wajib buat mayang. Mayang witir wajib, semayang gerhana wajib. Jadi orang dia gerhana pukul 12 malam nak pergi tidur nak tunggu. Jadi wajib juga dalam mazhab kita. Lain daripada semayang fardu yang 5, sunat dah. Dia oleh kerana Nabi kata hari-hari ni Nabi teruk, so mari berlaku tiap-tiap tahun begitu, Nabi tak pernah tinggal, wajib macam dia keras macam dia. Jadi kalau berlaku begitu, kata para ulama, stop macam. Kalau dah ajak berbuah pun stop. Semayang seorang pun stop. Semayang berjamaah lagi baik. Begitulah sunnah Nabi. Walaupun semayang hari raya ni Nabi tak pernah semayang seorang, Nabi berjamaah semua. Walau bagaimanapun para ulama kata sah macam itu, semayang seorang. Takbir dalam hari raya saya sebut minggu yang lalu, tak ada takbir pun 7 kali rakaat pertama, 5 kali rakaat itu pun sah macam. Tak apa. Terlebih takbir pun kalau kita yakin tak payah ikut, biar ikut dia lah yang takbir. Kadang-kadang tu imam rasa nak baru ni, dia pun takbir lagi 7. Ada harapan tau. Dah kita bilang menjari Allahu Akbar, rekod se. Allahu Akbar rekod dah. Kita betul tu imam dah kira jari, kira apa kalau dia terlajak dari segi hukum fiqh kita tak payah ikut dia, padang dengan 7 sahaja. Dah imam ni sah macam tak perlu. Takbir zikir ni kalau dalam semayang dia tidak membatalkan semayang. Kalau terlebih terkurang pun tak juga. Lupa nak takbir di awal, boleh takbir sebelum rukuk.
waktu dia masa kiam, masa kiam. Sepatutnya sebelum kita baca Fatihah, serta doa iftitah, kita takbir lupa. Habis doa iftitah, bismillah lalu baca Fatihah lalu. Maya seorang ke, kita jadi imam ke, boleh kita takbir selepas kita baca surah. Tak payah berhenti Fatihah baca dulu. Takbir selepas kita baca surah. Lepas Fatihah pun tak payah takbir lagi, baca surah dulu. Habis surah baru takbir ke tujuh. Lepas tu baru rokok. Masa rokok baru ingat. Kita imam. Lupa nak takbir. Dia tak apa, terus sembahyang dia, tak payah takbir dah. Lepas ayat kedua baru lah takbir pula. Kat pertama tidak begitu, tak apa. Dia panggil waktu sudah habis. Nak takbir lepas bangun daripada rokok, tak boleh lah. Dia waktu kiam itu. Saya sebut minggu lepas lah, ada satu masjid lupa nak takbir dia imam. Dia imam pula main tanya makmum. Kena nak semayang semula pula terdak. Gaya pun ni. Makmum tu mayang mula lah. Dia imam ustaz tu mayang mula pula kan. Pasal tak faham sunnah ke, fardu ke, hukum ke, tak tahu. Tinggal jadi semayang semula.